Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus berita. Kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM315 juta. Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia melibatkan projek menaik taraf bekas Jalan Ulus Kerang dengan peruntukan RM300 juta dan projek membina baharu Jabatan Konkrit di Nanga Entalau Ulus Kerang berjumlah RM5,760,000. Yang saya bawa hari ini adalah 315 juta. Ya, saya bawa. Dan kita tahu bahawa di Seri Aman saja projek baru yang saya telah umumkan tadi dan juga projek sambungannya sebenarnya di Seri Aman saja sebanyak 1.114 bilion. Ya, di Seri Aman saja. Dan ini kerjasama antara kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan juga Kerajaan Negeri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Merarau Ngiling Tikai Anjuran Parti Rakyat Sarawak PRS di Seri Aman pada Ahad. Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid juga menambah projek Jiwa Murni akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak RM85 juta telah diluluskan yang akan bermula pada pertengahan Julai. Dan Jiwa Murni ini sebagaimana yang telah saya umumkan dahulu adalah satu projek yang berada di kawasan Bario, Baklalan dan kawasan-kawasan yang dekatan. Dulunya sewaktu saya jadi Menteri Pertahanan, jalan itu telah dimulakan apabila 5 tahun sesuatu telah tidak dapat dilakukan oleh kerajaan yang terdahulu, maka kini saya kembali, saya menyambungnya demi kepentingan rakan-rakan kita untuk merayakan Christmas tahun ini. Ya. Dalam perkembangan lain, Presiden UMNO itu juga berkata beliau akan memohon pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS bagi membantu 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia yang akan mengadakan pilihan raya negeri PRN. Ujarnya beliau telah berbincang mengenai perkara itu bersama Setiausaha Agong GPS, Datuk Seri Alexander Natalinggi. Pemimpin daripada GPS untuk membantu calon-calon kita di Semenanjung, ya, dalam 6 pilihan raya negeri. Okay. Sudah dipanjangkan ke dengan media? Saya telah berbincang dengan Setiausaha Agong GPS. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata pengalaman Sarawak dalam PRN sebelum ini perlu digunapakai semasa PRN 6 negeri di Semenanjung Malaysia nanti. Saya yakin pengalaman PRN di Sarawak itu yang telah kita lalui di Sarawak ini boleh kami pinjam untuk diguna pakai agar kestabilan Sarawak ini juga dapat dipelajari oleh 6 negeri nanti. Dan kita harapkan 6 negeri ini, 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya harus sejajar dengan kerajaan pusat. Media sebelum ini melaporkan 6 buah negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan akan mengadakan PRN serentak awal bulan Ogos nanti. Tempoh berakhir penggar pentadbiran beberapa Dewan Undangan Negeri DUN seperti Selangor, Kelantan dan Terengganu bakal mencapai tempoh matang dan terbubar secara automatik pada akhir Jun lepas. Beliau juga berkata kestabilan politik di Sarawak hasil daripada kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zaritun Datuk Abang Openg perlu menjadi contoh politik seluruh negara. Saya amat menghargai bagaimana kestabilan di Sarawak ini kerana tokohnya ialah Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang dapat menyantuni semua parti-parti gabungan di negeri Sarawak ini. Ini harus dijadikan contoh yang baik. Inilah yang harus diikuti di peringkat negara keseluruhannya. Ya, kita akan menghadapi pilihan raya negeri dan gendang perang telah dipalu. Ianya telah kedengaran di kejauhan. Terlalu banyak isu yang dimainkan. Ya, perbezaan pendapat kita boleh santuni dan layani, tetapi jangan timbulkan fitnah.
Sementara itu, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO 38 Yayasan Amal Cinta telah menyerahkan ambulans baru kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM Cawangan Kuching pada Sabtu. Penyerahan ambulans tersebut telah disaksikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Menurut beliau, ia merupakan salah satu usaha murni NGO tersebut dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan selain mendorong penyampaian perkhidmatan segera kepada rakyat. Tambahnya lagi, mereka bukan hanya membantu penduduk di kawasan bandar tetapi kawasan pedalaman seperti Dalat juga tidak terkecuali apabila mereka turut menghulurkan bantuan ketika penularan wabak COVID-19. Datuk Seri Fatimah berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan ambulans tersebut di Kuching pada Sabtu. Penyerahan ambulans jenis bil lengkap dengan peralatan sokongan asas termasuk pengusung, tangki oksigen, peti pertolongan cemas dan mesin monitor jantung tersebut bagi membantu PBSM Cawangan Kuching meneruskan hikmat kepada komuniti. Dalam perkembangan lain, warga tempatan disarankan agar mengikuti mana-mana program membersihkan Bandaraya Kuching yang dianjurkan oleh pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Kuching telah diiktiraf sebagai salah satu bandar terbersih di Malaysia dan beliau berharap ia dikekalkan. Di peringkat pentadbiran BKU yang dipimpin oleh bahagian Datuk Bandar, Pengarah BKU serta pegawai dan kaki tangan BKU sepanjang masa mengadakan program berterusan secara tahunan, bulanan dan juga mingguan untuk memastikan bahawa tahap kebersihan di seluruh kawasan BKU sama ada di kawasan tengah-tengah bandaraya, di kawasan perumahan termasuk di kawasan kampung sentiasa berada dalam keadaan bersih. Langkah lain secara berpanjangan yang dijalankan oleh DBKU ialah mengajak masyarakat, warga Kota Kuching mengambil bahagian dalam program-program yang banyak diadakan, terutama yang melibatkan kebersihan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebersihan 2023 di Padang Merdeka Kuching pada Ahad. Tambahnya, program Bulan Kebersihan 2023 kali ini diadakan bersempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Sehubungan itu, beliau berharap warga Kuching sentiasa mengambil inisiatif untuk menjaga kebersihan bandaraya ini. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Abdul Rahman yang mewakili Premier Sarawak juga menyempurnakan simbolik pelepasan untuk Clean Kuching City Run 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai itu kemudiannya melawat ke setiap pameran yang disediakan bersempena dengan Hari Bersama Pelanggan DBKU 2023. Ke perkembangan berikutnya, pihak kerajaan terus menjaga kebajikan rakyat melalui pelbagai inisiatif yang dilaksanakan. Ahli Parlimen Selangor Edwin Banta memberitahu antara inisiatif tersebut termasuk Grant Projek Kecil Luar Bandar MRP, Projek Transformasi Luar Bandar RTP, Projek Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS dan Projek Mesra Rakyat. Selain itu, katanya terdapat bantuan untuk membina rumah panjang baharu melalui pinjaman yang disediakan oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC. Beliau berucap demikian dalam program Memperkasa Anak Muda semasa sambutan Hari Raya Aidiladha di Dewan Serbaguna Kampung Dagang Tatau pada Sabtu. Difahamkan pelbagai pengisian telah diadakan dalam program tersebut seperti pertandingan hafazan tahap 1 dan tahap 2, pertandingan azan dan juga tilawah Al-Quran. Dalam pada itu, Edwin menggalakkan anak muda tempatan untuk terus menceburi bidang perniagaan bagi meningkatkan ekonomi diri. Katanya lagi, sebarang permohonan bantuan untuk memulakan perniagaan boleh dimajukan kepada pejabat beliau. Berita selanjutnya, Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Semaran ISDA memperuntuk projek pembinaan perparitan bagi beberapa kampung di sekitar Kota Semarahan. Menurut Adun Setakan Datuk Hamzah Ibrahim, sejumlah RM300,000 telah diperuntuk bagi membina parit di Kampung Merdang Gayam, Kampung Merdang Lumut, Kampung Sungai Empit dan Kampung Sijiram, manakala sebanyak RM200,000 diperuntuk untuk Kampung Merdang Limau. Beliau mengumumkan demikian semasa satu program ngiling tikai di Kota Semarahan pada Sabtu. Tambahnya lagi, beliau akan memberi dana sebanyak RM50,000 untuk setiap kampung berkaitan bagi tujuan pelaksanaan aktiviti kemasyarakatan masing-masing. Dalam majlis sama, Datuk Hamzah turut berkesempatan memberi bantuan persekolahan kepada seorang pelajar Cismon George Christopher berjumlah RM1,200. Manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Orpar, Billy Sujang telah menyerahkan 3 projek naik taraf sistem paip
Gravity di konstitusi Opar. Projek tersebut melibatkan 3 kampung iaitu Kampung Serayan Hilir, Kampung Paon dan juga Kampung Raso 2 dan akan dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab bahagian Kuching. Menurut beliau, projek bernilai RM650,000 ini dijangka memanfaatkan lebih 1,500 penduduk di ketiga-tiga kampung berkenaan. Justru beliau menyeru agar pihak Berjawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK membuat permohonan peruntukan tambahan dengan segera bagi memastikan penyambungan paip dari paip utama yang telah dinaik taraf ke rumah-rumah dapat dilaksanakan secepat mungkin. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS dan Sarawak.jvmy dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Bulletin UKAS edisi malam ini, saksikan kemeriahan Majlis Pelancaran Bulan Kebersihan 2023 di Padang Merdeka Kuching pada pagi Ahad. #MemberFakta. Salam UKAS. Selamat malam.